Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video yang ketiga bersama Cikgu Hasnul. Kita masih berada dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4, bab 4, indeks, set dan logaritma. Kali ini kita akan membincangkan subtopik yang ketiga iaitu hukum logaritma. Kita telah mempelajari bentuk indeks iaitu n sama dengan a kuasa x, dengan a itu sebagai asas dan x adalah indeks. Kita boleh tukarkan kepada bentuk logaritma ataupun kita dengan mudahnya kita sebut log sahaja. Jadi dalam bentuk logaritma, asas a akan menjadi asas kepada log, dan kita ada n di sini ialah nombor log tersebut sama dengan x yang pada asalnya adalah indeks telah menjadi nilai logaritma tersebut. Jadi log n asas a sama dengan x. Dengan syarat a mestilah lebih besar daripada kosong dan a tak boleh sama dengan 1. Log 1 asas a nilainya adalah sifar ataupun kosong. Log a asas a sama dengan 1. Maksudnya apa saja nombor log sama dengan asasnya, dia akan memberikan nilai 1. Logaritma nombor negatif dan logaritma nombor sifar adalah tidak tertakrif. Jadi maksudnya kita tak boleh ada log dengan nombor negatif ataupun nombor sifar. Contohnya, log negatif 5 asas 10 tidak tertakrif. Log 0 asas 2 tidak tertakrif. Dan log 6 asas 1 juga tidak tertakrif. Jika log n asas 10 sama dengan x, maka anti-log x sama dengan n. Maksudnya kalau kita tengok di sini, untuk kita mendapatkan semula nilai untuk kita mendapatkan semula nilai x, kita perlu membuat anti-log. Jadi anti-log x sama dengan n. Jadi dia dalam kalkulator, biasanya untuk log kita akan tekan log. Jadi untuk kita memindahkan log ni, secara sebutan mudahnya, kalau kita nak pindahkan log ke kanan, kita akan tekan shift log untuk mendapatkan semula nilai x. Jadi kita pergi ke contoh. Memang untuk bab ini kita ada terlalu banyak contoh. Semua contoh tersebut akan memudahkan kita untuk lebih memahami konsep-konsep ataupun rumus ataupun formula yang melibatkan indeks, set dan log. Soalannya ialah tukarkan setiap yang berikut kepada bentuk logaritma. Soalan A, contoh 625 sama dengan 5 kuasa 4. Jadi sekarang ni kita akan tukarkan kepada bentuk logaritma. Maksudnya 5 ni akan menjadi asas kepada log. Jadi kalau kita pindahkan 5, kita akan jadikan dia asas kepada log tersebut. Jadi log 625 asas 5 sama dengan 4. Untuk soalan B. Soalan B, y tambah 3 sama dengan 2x kuasa 2. Jadi kita ada nombor 2 di depan. Jadi kita perlu pindahkan 2 tersebut. Sebab 2 ni bukanlah berkongsi indeks dengan x. Maksudnya sekarang ni 2 darab x kuasa 2. Jadi dia bukanlah 2 kuasa 1 x kuasa 2 dan indeksnya pun tak sama. Jadi kita perlu pindahkan dahulu 2. Jadi y tambah 3 per 2 sama dengan x kuasa 2. Selepas kita dah dapat satu nombor asas, jadi di sini x, barulah kita boleh tukarkan kepada bentuk log. Jadi log y tambah 3 per 2 asas x sama dengan 2. Seterusnya, tukarkan setiap yang berikut kepada bentuk indeks. Soalan A, log 243 asas 3 sama dengan 5. Jadi sekarang ni kalau kita tengok 3 sebagai asas, kita akan pindahkan ke sebelah kanan menjadi asas kepada indeks. Jadi kita akan pindahkan, kita akan dapat 243 sama dengan 3 kuasa 5. Soalan B, log
bagi log X asas 2 dengan asas 3 sama dengan 2. Okay, jadi biasanya kita sebutkan asas dia akhir sekali, tapi kadang-kadang secara kebiasaan kita akan sebut log 3. Okay, dalam kurungan log 2X. Jadi pada saya masih lagi boleh diterima lah. Okey. Untuk kes ni kita kena selesaikan dulu untuk sebutan log yang pertama ni, log asas 3. Jadi 3 akan pindahkan ke sebelah kanan menjadi asas kepada indeks. Jadi log X asas 2 sama dengan 3 kuasa 2. Jadi kita dah tahu 3 kuasa 2 ialah 9. Jadi 2 ini akan pindah ke sebelah kanan menjadi asas. Jadi X sama dengan 2 kuasa 9. Contoh 17. Soalan yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai bagi setiap yang berikut. Soalan A, log 32 asas 2. Untuk soalan sebegini, biasanya kita diberikan satu nombor log yang kita boleh tukarkan menjadi asas 2 atau 3 atau 5 ataupun 7, seperti yang saya telah sebutkan dalam hukum indeks ataupun hukum cert. Banyak kali saya tekankan nombor-nombor yang asas kita akan gunakan ialah 2, 3, 5 dan 7. Jadi sekarang dia diberikan asas 2 dekat sini. Jadi 32 kita boleh tukarkan kepada kita boleh tukarkan kepada 2 sebenarnya nanti, asas 2. Jadi kita buat satu tanggapan, biarkan X sama dengan log 32 asas 2. Jadi 2 ni akan berpindah ke kiri menjadi asas. Jadi 2 kuasa X sama dengan 32. Dan 32 ni seperti yang saya telah sebutkan awal tadi, kita akan tukarkan kepada asas 2. Jadi 2 kuasa 5. Jadi kita samakan terus kuasa dia, sama macam hukum indeks yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi kita akan dapat X sama dengan 5. Okey, seterusnya soalan B, log 1000 kuasa 1/3 asas 10. Jadi seperti soalan A tadi, kita buat anggapan biarkan X sama dengan log 1000 kuasa 1/3 asas 10. Sebenarnya 1000 kuasa 1/3 boleh juga disebut sebagai punca kuasa 3 bagi 1000. Okey, 10 kita akan pindahkan menjadi asas juga pada indeks 10 kuasa X sama dengan 10 kuasa 3 darab 1/3. Jadi 1000 kita dah tukarkan kepada 10 kuasa 3. Jadi indeksnya kita boleh permudahkan, kita selesaikan, kita akan dapat 1. Jadi 10 kuasa X sama dengan 10 kuasa 1 dan X sama dengan 1. Contoh yang kedua, diberi bahawa 2 sama dengan 7 kuasa X dan 7 sama dengan 3 kuasa Y. Ungkapkan log 7 asas 3 tambah log 2 asas 7 dalam sebutan X dan Y. Jadi untuk soalan ni, kita perlu tukarkan dahulu bentuk indeks kepada bentuk log, iaitu 2 sama dengan 7 kuasa X kepada log 2 asas 7 sama dengan X. Dan yang kedua, 7 sama dengan 3 kuasa Y tukar kepada log 7 asas 3 sama dengan Y. Jadi yang asas kita tukarkan, kita pindahkan ke bawah menjadi asas kepada log. Okey, jadi bila kita dah dapatkan bentuk log sebegini, jadi untuk ungkapan ini kita boleh tukarkan log 7 asas 3 tambah log 2 asas 7 sama dengan, kita tukarkan ini ialah Y dan sebutan yang kedua ialah X. Kita masuk kepada hukum logaritma. Jadi hukum logaritma yang pertama ialah hukum hasil darab. Bila kita ada log XY, X darab Y asas A sama dengan log X asas A tambah log Y asas A. Apa yang berlaku di sini? Apabila nombor lognya kita adalah operasi darab, maka kita akan pecahkan sebutan log kepada dua sebutan. Okey, jadi dengan operasi tambah.
Okey, untuk hasil bahagi, hukum hasil bahagi, log X per Y atau X bahagi Y asas A sama dengan log X asas A tolak log Y asas A. Jadi seperti yang kita dah pelajari dalam hukum indeks, lebih kurang sama juga. Bila darab kita akan tambah dan bila bahagi kita akan tolak. Untuk hukum kuasa, jadi log X kuasa M asas A, kita boleh tukarkan kuasanya, kita pindahkan ke depan menjadi darab kepada log tersebut. Jadi M log X asas A. Dan A tidak boleh sama dengan kosong. Syarat ni sama yang seperti yang telah disebutkan sebelum tadi. Kebanyakan soalan diberi dalam situasi songsang atau terbalik macam hukum indeks. Okey, contoh log 5 asas A tambah log 2 asas A perlu ditukar kepada log 5 darab 2 asas A. Jadi bila kita lihat dua sebutan log dengan operasi tambah, kita perlu gabungkan menjadi darab dengan hanya menulis sekali sahaja log asas A tersebut. Untuk mencari nilai suatu log, mungkin penukaran kepada log asas 10 adalah diperlukan untuk penggunaan kalkulator saintifik. Jadi bila kita nak tekan dalam kalkulator saintifik, dalam kalkulator tersebut hanya kita boleh menekan log 10 sahaja. Tapi untuk kalkulator saintifik yang baru, contohnya Casio FX 570EX, kita boleh gunakan apa-apa saja asas. Okey, untuk penulisan log 10, log asas 10 boleh ditulis sebagai LG sahaja. Jadi maksudnya kalau kita tulis sahaja LG ni, log macam ni, itu menandakan dia asas 10. Secara defaultnya itu adalah asas 10. Jadi untuk log untuk asas lain kita perlu tuliskan dengan penuh log dan asasnya. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 18, diberi log 2 asas A sama dengan 0.612 dan log 5 asas A sama dengan 0.863. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Soalan A, log 50 asas A. Untuk soalan sebegini, kalau kita tengok di sini 50, apakah kaitannya dengan maklumat yang diberi? Okey, kita ada nombor 2 dan nombor 5 di sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan 50 hasil daripada 2 dan 5? Jadi sebenarnya log 50 kita boleh pecahkan kepada 5 darab 5 darab 2. Jadi dengan asas yang sama, jadi kita boleh pecahkan menjadi log asas A. Jadi log 5 asas A tambah log 5 asas A tambah log 2 asas A. Jadi dengan 3 sebutan kita boleh tukarkan kepada maklumat yang telah diberikan di atas. Jika log 2 0.612 dan log 5 ialah 0.863. Jadi kita tukarkan nilai-nilai tersebut dan kita dapatkan nilainya menggunakan kalkulator. Jadi jawapan akhirnya 2.338. Soalan B, log 6 1/4 asas A. Jadi untuk pecahan ataupun nombor bercampur, kita boleh tukar dahulu kepada pecahan tak wajar. Okey. Yang ni tadi untuk soalan A kita ada satu kaedah alternatif, iaitu katakan log 50 kita boleh pecahkan kepada dua bahagian saja, iaitu 5 kuasa 2 darab 2. Jadi 50 tu kita boleh jadikan 5 kuasa 2, iaitu 25 darab 2. Jadi kita dah pelajari tadi dengan menggunakan hukum kuasa. Jadi kita boleh pindahkan kuasanya ke depan. Jadi log 5 darabkan dengan 2 tambah dengan log 2 kita dah ada nilai dia, iaitu 0.612. Jadi kita tukarkan, gantikan semua nilai dan tekan kalkulator, kita akan dapat nilai yang sama. Okey, soalan B, log 6 1/4 asas A, kita kena tukar dulu nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi kita akan tukar menjadi log 25/4 asas A.
Dan kalau kita lihat di sini 25 dan 4, sebenarnya 25 ni ialah 5 kuasa 2 ataupun 5 darab 5. Dan 4 ni pula ialah 2 kuasa 2. Jadi kita boleh pecahkan dahulu operasi bahagi di sini menjadikan dua sebutan log, iaitu log 25 tolak log 4. Okay, kita boleh tukarkan kepada hukum kuasa. Jadi kita tukarkan 25 menjadi 5 kuasa 2 dan 4 menjadi 2 kuasa 2. Seterusnya kuasa akan didarabkan ke depan dan kita tukarkan log 5 dan log 2 dengan nilai yang telah diberi. Dan seterusnya kita akan dapat nilai 0.502. Mungkin ada juga kaedah lain yang sesuai untuk digunakan. Mungkin ada lagi kaedah alternatif yang lebih mudah daripada contoh yang ini. Contoh 19. Cari nilai bagi 2 log 3 asas 2 tolak log 18 asas 2 tambah 2/3 log 8 asas 2. Okay, di sini kita ada 3 sebutan. Jadi yang pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita kena pindahkan pekali di depan log tersebut menjadi kuasa. Jadi di sini kita ada 2 sebutan yang mempunyai pekali, iaitu 2 dan 2/3. Okay, jadi dia akan menjadi indeks kepada nombor log. Okey, jadi log 3 kuasa 2 asas 2 tolak log 18 asas 2 tambah log 8 kuasa 2/3 asas 2. Jadi sekarang ni 2/3 ni sebagai pekali dah tukar menjadi indeks. Seterusnya kita boleh pemudahkan nilai tersebut. 3 kuasa 2 ialah 9. 8 kuasa 2/3 kita boleh tukar dalam bentuk begini. Ataupun sebenarnya kita boleh tahu dah nilai dia ialah, ini punca kuasa 3 bagi 8 ialah 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Jadi ini adalah alternatif, bentuk alternatif kepada bentuk ini. Seterusnya, setelah kita tukarkan semua nilainya, sekarang kita kenal pasti dulu apakah operasi bagi setiap log tersebut. Jadi untuk yang berwarna biru ni, jadi ini adalah positif, log yang positif, negatif dan positif. Okey, jadi untuk log yang positif, apabila kita nak gabungkan, kita akan letakkan dia di bahagian atas. Yang dengan operasi negatif, operasi tolak ataupun negatif, kita akan letakkannya di bawah. Okey, jadi menjadi penyebut. Jadi 9 darab 4. Jadi kedua-dua ni adalah positif. Yang negatif kita akan letakkan dia di bawah. Kita hanya menulis log asas 2 ni sekali sahaja. Okey, pastikan dulu semua asasnya adalah sama. Jadi kita selesaikan log 2 asas 2. Jadi log 2 asas 2 seperti yang dalam rumus yang telah diberikan tadi, untuk log A asas A sama dengan 1. Jadi nombor dan asasnya adalah sama, maka nilainya adalah 1. Seterusnya contoh 20. Permudahkan 3 log X asas A tambah 2 log punca kuasa 2Y asas A tolak 1/3 log dalam kurungan X kuasa 3 Y kuasa 6 asas A sebagai satu logaritma tunggal. Apakah maksud logaritma tunggal? Maksudnya kita perlu gabungkan, hanya menulis log A sekali sahaja. Log asas A kita akan tulis sekali sahaja, dan kita perlu gabungkan semua nombor-nombor log tersebut. Jadi pertama sekali, apa yang kita perlu buat, kita akan tukarkan pekali kepada kuasa log tersebut. Jadi kita tukarkan semua pekali menjadi kuasa. Okey, jadi kita akan dapat log X kuasa 3 asas A. Okey, saya tak sebutlah asas dia sebab semua memang dah sama. Jadi log X kuasa 3 tambah log punca kuasa 2Y kuasa 2 dan log X kuasa 3 Y kuasa 6 dalam kurungan kuasa 1/3. Jadi setelah kita apa yang telah kita pelajari dalam
hukum indeks. Jadi Y, punca kuasa 2Y kuasa 2 ialah Y. Jadi kita boleh batalkan punca kuasa dan kuasa 2. Jadi untuk yang X kuasa 3, Y kuasa 6, kita ada kuasa 1/3 di luar. Jadi kita perlu darabkan ataupun kita kembangkan dengan cara darab. Dan kita akan dapat yang hujung sekali, kita ada X. Setelah dipermudahkan, kita akan dapat X darab Y kuasa 2. Okey, jadi yang depan ni seperti yang saya telah sebutkan tadi, ialah Y sahaja. Dah tak ada kuasa 2 ataupun punca kuasa 2 telah dihapuskan. Okey, seterusnya yang berwarna merah ni, ini adalah log dengan operasi tolak ataupun bernilai negatif. Jadi seperti yang saya telah nyatakan sebelum ni tadi, jika ada negatif di depan dia, kita akan letakkan nombornya di bawah. Okey, bila kita tulis log asas A, okey, kemudian kita akan letakkan yang positif berada di atas, iaitu X kuasa 3 Y, dan yang negatif berada di bawah, X Y kuasa 2. Okey, seterusnya oleh kerana kita ada dua pemboleh ubah yang sama di sini, X dan Y, di atas dan di bawah, jadi kita perlu permudahkan lagi dengan menggunakan hukum indeks. Okey, jadi log asas A, kita ada X kuasa 3 tolak 1. Maksudnya ini adalah kuasa 1, X kuasa 1. Jadi 3 tolak 1. Tolak ialah kerana dia bahagi, jadi dia kena tolak lah. Okey, untuk Y pun sama. Jadi Y kuasa 1, di atas ialah kuasa 1, tolak 2. Setelah dipermudahkan, kita akan dapat log X kuasa 2 per Y asas A. Contoh seterusnya, contoh 21, ungkapkan log A kuasa 7 B kuasa 4 per punca kuasa 2X ataupun sed X. Kita dah pelajari sebutannya, sed X. Asas X dalam sebutan log A asas X dan log B asas X. Pertama sekali kita perlu kenal pasti dulu. Kita ada penyebut bagi pecahan tersebut, iaitu punca kuasa 2X. Jadi apabila kita pecahkan menjadi sebutan log, kita akan ada 3 sebutan kat sini. Ada A, B dan X. Jadi kita akan pecah kepada 3 sebutan, iaitu log A kuasa 7 tambah log B kuasa 4 tolak log punca kuasa 2X ataupun sed X. Jadi tolak ni kerana dia bahagi. Okey, seterusnya kuasa kita akan darabkan ke depan. Dan kita akan dapat 7 log A tambah 4 log B tolak log X kuasa setengah. Jadi sebenarnya punca kuasa 2 ni kita boleh tukar menjadi setengah. Jadi setengah ni kita perlu tukar ataupun darab ke depan. Dan seterusnya kita boleh tulis semula 7 log A tambah 4 log B tolak setengah log X asas X. Jadi di sini kita dah tahu X asas X, maksudnya nilainya adalah 1. Seterusnya kita boleh tulis semula 7 log A asas X tambah 4 log B asas X tolak 1/2. Jadi dia nak dalam sebutan log A asas X dan log B asas X. Contoh 22, diberi log A asas 3 sama dengan P dan log B asas 3 sama dengan Q. Ungkapkan log A kuasa 4 per 3 sed B asas A dalam sebutan P dan Q. Okey, jadi sekarang ni kita ada satu log dengan nombor log yang kita ada di sini dalam 3 sebutan ataupun 3 sebutan yang kita boleh pecahkan nanti, iaitu A, 3 dan B. Okey, yang berada di bawah akan menjadi tolak. Walaupun di sini kita akan nampak 3 darab sed B. Oleh kerana dia berada di bawah menjadi penyebut, maka kita akan tulis dia sebagai operasi tolak ataupun negatif. Jadi log
A kuasa 4 tolak log 3 asas 3 tolak log sed B. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kita akan tulis sebagai tolak sebab dia berada di bawah penyebut. Jadi untuk log 3 asas 3 nilainya adalah 1. Jadi kita akan tulis 4 log A tolak 1 tolak log B kuasa setengah. Okey, sama macam soalan yang sebelum ni. Punca kuasa 2 tu ialah kuasa setengah. Jadi kita akan pindahkan ke depan menjadi darab. Jadi kita dah boleh tukar log A asas 3 seperti dalam maklumat ialah P tolak 1 tolak 1/2 log B asas 3. Jadi kita dah boleh tukar log B kepada Q. Jadi kita tulis semula menjadi 4P tolak 1 tolak 1/2 Q. Seterusnya kita akan mempelajari penukaran asas log. Penukaran asas dilakukan untuk menyamakan asas dalam ungkapan atau persamaan sebelum penyelesaian dibuat. Jadi maksudnya kita perlu tukarkan asas tersebut untuk samakan asas bergantung kepada masalah yang kita perlu selesaikan. Untuk penukaran asas log, sebagai contoh kita diberi log A asas B. Bila kita tukarkan asasnya kepada C, okay, jadi kita perlukan asas C, asas yang seperti diperlukan untuk menjawab soalan tersebut, katakan sebagai asas C. Jadi kita akan tulis dahulu log A asas C per log B asas C. Atas dan bawah asasnya adalah sama, asas yang kita nak tukar tu. Jadi yang A ni, nombor log dia akan pergi ke atas, dan asas iaitu B ni kita akan tulis di sebelah bawah. Itu adalah salah satu cara untuk kita mudah mengingat. Jadi yang atas dia akan pergi ke atas, yang bawah dia akan pergi ke bawah. Okey, perlu diingat kita perlu tuliskan log ni dua kali, iaitu log A asas C per log B asas C. Okey, salingan bagi log A asas B. Okey, katakan kita ada log A asas B. Kalau kita nak tukarkan, terbalikkan nombor log dengan asasnya, dia akan menjadi 1 per log B asas A. Jadi dia akan jadi 1 per. So yang kat sini kita dah boleh tukarkan asas dengan nombor log. Okey, contoh 23. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Soalan A, log 10 asas 9. Okey, memandangkan kita ada asas 9 di sini dan kita ada satu nombor 10. Sebenarnya kita boleh tukarkan kepada asas 10. Bila kita tukar kepada log asas 10, kita boleh tekan kalkulator. Jadi cara mudah kita akan buat salingan bagi log 10 asas 9. Jadi 1 per log 9 asas 10. Dan bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.0480. Untuk soalan B, log 128 asas 4. Okay, untuk kes ni, kita tak perlu tukar kepada asas 10. Sebab 128 dan 4 sebenarnya ada kaitan, iaitu kita boleh tukarkan kepada asas 2. Jadi kita tukarkan kepada log asas 2. Jadi atas dan bawah kita tulis dulu log asas 2. Dan pada bahagian atas kita akan tulis 128, yang bawah ialah log 4 asas 2. Kita tukarkan 128 dan 4 kepada asas 2 menjadi 2 kuasa 7 dan 2 kuasa 2. Dan kuasa kita akan pindahkan ke depan menjadi darab. So dia akan jadi 7 log 2 asas 2 per 2 log 2 asas 2. Kita dah tahu tadi, bila nombor dan asasnya sama, nilainya adalah 1, maka nilainya ialah 7 per 2. Soalan C, log 3 asas 2 darab log 4 asas 3 darab log 8 asas 4. Okey, di sini kita nampak kita ada 3 asas yang berbeza, iaitu 2, 3 dan 4. Jadi apakah perkaitannya? Okey. Jadi kita perlu tukar kepada asas 2 kerana kita nampak di sini kita ada 4
dan 8 kita boleh tukar kepada asas 2. Okey, bila kita tukar kepada asas 2, okey, yang sebutan yang pertama yang depan ni memang tak berubah. Okey, pada bahagian tengah ni log asas 3 kita dah tukar kepada asas 2 menjadi 2 kuasa 2, log 2 kuasa 2 per log 3. Dan untuk log 8 kita akan tukar menjadi log 2 kuasa 3 per log 2 kuasa 2. Sebenarnya atas ni adalah 8. Jadi 8 ialah 2 kuasa 3 dan bawah ni ialah 4. Jadi kita tukar menjadi 2 kuasa 2. Dan kita dah boleh batalkan. Okey, kita boleh batalkan nilai-nilai yang sama, iaitu log 3 dengan log 3 kita boleh batalkan, dan log 2 dengan log 2 kuasa 2. Okey, log 2 kuasa 2 dengan log 2 kuasa 2 kita boleh batalkan. Yang tinggal hanyalah log 2 kuasa 3. Jadi 3 kuasa kita pindahkan ke depan menjadi darab. Jadi 3 log 2 asas 2 nilainya adalah 1, maka nilai akhir adalah 3. Contoh 24, permudahkan log 27 Pi kuasa 6 asas 9 tolak log punca kuasa 2 Pi asas 3. Okey, jadi di sini kita dah nampak asasnya tak sama. Jadi untuk membuat operasi tambah tolak, jadi kita perlu samakan asas dahulu. Jadi cara mudah ialah kita perlu tukarkan kepada asas yang lebih kecil. Jadi kita kekalkan asas 3 dan kita perlu tukar asas 9 menjadi asas 3. Jadi bila kita tulis asas 3 tukar kepada asas 3, maka 27 ialah 3 kuasa 3 Pi kuasa 6 per log 3 kuasa 2 asas 3 tolak log Pi kuasa setengah asas 3. Jadi Pi, punca kuasa 2Pi ataupun set Pi kita boleh tukar menjadi kuasa setengah. Dan kuasanya nanti kita akan darabkan ke depan. Okey, untuk sebutan yang pertama ni, kita perlu pecahkan lagi. Okey, bahagian atas ni ialah operasi darab. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai operasi tambah. Okey, jadi log 3 kuasa 3 tambah log Pi kuasa 6 daripada darab dah menjadi tambah. Okey, pada bahagian bawah kuasanya kita dah darabkan ke depan menjadi 2 log 3 asas 3. Jadi ini kita boleh tukar menjadi 1. Okey, yang belakang tolak setengah log Pi asas 3. Jadi setengah tadi kuasa dah jadi perkali. Kemudian kita pindahkan kuasa 3 ke depan. Okey, dan 6 pun kita boleh pindahkan ke depan menjadi 3 log 3 tambah 6 log Pi. Pada bahagian bawah kita dah hapuskan 3 tadi. Bukan hapuskan, maksudnya kita dah tukarkan dia menjadi 1. Jadi kita hanya tulis 2 saja. Tolak setengah log Pi asas 3. Jadi untuk kes ini kita perlu pecahkan kepada dua sebutan. Okey, sebenarnya pecahan dengan penyebut yang sama dah digabungkan. Jadi kita perlu tukar kepada bentuk asal pecahan tersebut, iaitu 3 per 2. Yang ni kita dah hapuskan jadi 1. Jadi 3 per 2 sebutan pertama. Sebutan yang kedua 6 log Pi per 2. Jadi sebenarnya kita boleh pemudahkan. 6 per 2 ialah 3 tolak setengah log Pi asas 3. Jadi 3 per 2 tambah 3 log Pi tolak setengah log Pi. Jadi sekarang yang ini kita boleh faktorkan log Pi. Kita selesaikan 3 tolak setengah. Kita akan dapat 3 per 2 tambah 5 per 2 log Pi asas 3. Seterusnya contoh 25 diberi log 5 asas A sama dengan X dan log 2 asas A sama dengan Y. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan X dan atau Y. Soalan A, log A asas 5 kita tukar menjadi 1 per log 5 asas A. Sebab maklumat di atas kita ada asas A. Dan menggunakan konsep salingan tadi, kita boleh terus tukar 1 per log 5 asas A. Dan kita dah tahu log 5 asas A ialah X. Jadi jawapan dia ialah 1 per X. Soalan B, log 1 per 5 asas 2.
Okey, jadi 1/5 kita boleh pecahkan menjadi tolak. Jadi log 1 asas 2 tolak log 5 asas 2. Dan kita dah tahu tadi nilai bagi log 1 ialah kosong. Okey, walau apa saja asas dia. Bagi log 1 nilainya adalah kosong. Jadi kita boleh hapuskan sebutan yang pertama. Jadi kita fokuskan pada sebutan yang kedua. Okey, memandangkan di sini ialah log asas 2. Dalam maklumat soalan kita ada log asas A. Jadi kita perlu tukarkan kepada asas A. So negatif log 5 per log 2 asas A. Jadi kedua-duanya asas A, atas dan bawah. Jadi yang 5 di atas, yang 2 di bawah. Dan kita dah boleh tukarkan dengan nilai yang diberi di atas, iaitu X dan Y. Jadi jawapan dia ialah negatif X per Y. Contoh 26, diberi log P asas 5 tolak 6 log Q asas 25 sama dengan 2. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi kalau kita lihat di sini, sebutan yang pertama kita ada asas 5, sebutan yang kedua ialah asas 25. Jadi seperti yang saya telah sebutkan tadi, kita perlu pilih asas yang lebih kecil, iaitu 5. Kita tukarkan 25 kepada asas 5. Okey, pertama sekali sebelum kita tukarkan asas, pastikan tiada perkali di depan. Okey, perkali di depan iaitu 6, kita akan pindahkan menjadi kuasa kepada nombor log tersebut. Okey, jadi log P tolak log Q kuasa 6 asas 25 sama dengan 2. Jadi kita belum tukarkan lagi kepada asas 5. Okey, sekarang kita dah tukarkan log P tolak log 5 Q kuasa 6 yang bahagian atas. Okey, yang bahagian bawah kita buat per dengan log 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 ialah 25 asalnya. Jadi 25 kita dah tukar kepada 5 kuasa 2. Dan kuasa kita akan darabkan semula ke depan. Jadi dia akan menjadi log P tolak 6 log Q per 2 log 5. Okey. Log 5 asas 5 nilainya 1. 6 per 2 kita boleh permudahkan jadi 3. Jadi kita dapat log P tolak 3 log Q sama dengan 2. Seterusnya kalau kita lihat di sini, kita perlu gabungkan log 5 ni menjadi satu sahaja, iaitu satu sebutan log sahaja. Jadi kita perlu pindahkan dahulu 3 menjadi kuasa balik. Okey, kita perlu pindahkan balik 3 menjadi kuasa. Jadi log P tolak log Q kuasa 3 sama dengan 2. Asalnya tadi perkali di depan, kita dah tukarkan menjadi kuasa. Okey, oleh kerana operasinya tolak, apa yang kita perlu buat? Kita akan gunakan hukum log. Kita akan tukar menjadi bahagi. Jadi akan tukar menjadi bahagi. Log P per Q kuasa 3 asas 5 sama dengan 2. Jadi kita akan tukar bentuk log ini kepada bentuk indeks. Jadi kita tukar bentuk indeks. Maksudnya 5 yang menjadi asas akan pindah ke sebelah kanan menjadi asas 5 kuasa 2. Jadi P per Q kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 2. Seterusnya P sama dengan 25 Q kuasa 3. Kita masuk kepada penyelesaian masalah logaritma. Kita masuk contoh yang ke-27. Diberi log P tambah 2 asas 3 sama dengan 2 dalam kurungan log Q asas 3 tambah 1. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Untuk soalan ini, kalau kita lihat di sini, kita boleh kembangkan dulu 2 pada 2 sebutan ni, iaitu 2 darab log Q dan 2 darab dengan 1. Okey, setelah kita kembangkan, kita akan dapat 2 log Q tambah 2. Seterusnya 2 perkali 2 ni kita akan pindahkan menjadi kuasa 2. Okey,
jadi kuasa 2, Q kuasa 2. Seterusnya kita pindahkan sebutan log yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Okey, jadi kita, sebab tujuan kita adalah untuk menggabungkan log asas 3 ni, kita nak tulis sekali sahaja. Jadi kita perlu pindahkan sebutan log ke sebelah sahaja. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri lah, lebih mudah. Jadi kita tinggalkan 2 di sebelah kanan. Jadi di sini pindahkan ke sebelah kiri menjadi tolak. Kemudian kita dah tahu bila sebutan tolak, operasi tolak kita akan tukar menjadi bahagi. Tulis log 3 sekali sahaja. Jadi P tambah 2 per Q kuasa 2 sama dengan 2. Seterusnya kita akan tukarkan kepada bentuk indeks. Jadi kita tukar kepada bentuk indeks. 3 akan menjadi asas. Jadi 3 kuasa 2. Seterusnya Q kuasa 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan kita selesaikan ungkapkan P dalam sebutan Q. Maka P sama dengan 9Q kuasa 2 tolak 2. Contoh 28. Selesaikan persamaan berikut. Log 3 asas 2 tambah log kurungan 4 tolak X asas 2 sama dengan log 6X tolak 3 asas 2 tolak setengah log 25 asas 2. Kalau kita tengok di sini, asasnya semua sama. Okey, tiada masalah. Tapi kita perlu berhati-hati, di sini kita ada log asas 2 4 tolak X. Sebenarnya untuk bentuk yang begini kita tak boleh kembangkan. Jangan kembangkan log 4 tolak log X. Memang tak boleh buat macam tu. Okey, ini adalah dianggap sebagai satu sebutan, satu nombor indeks di sini, 4 tolak X. Tak boleh pecahkan. Okey, sama dengan yang sebelah kanan, 6X tolak 3. Jangan dikembangkan. Okey, pertama sekali kita akan lihat ada tak perkali bagi log. Jadi perkali bagi log 25 ni kita ada setengah. Jadi kita akan pindahkan menjadi kuasa setengah nanti. Okey, dan kita dah gabungkan di dua sebutan di sebelah kiri menjadi satu, iaitu log asas 2. Kemudian kita gabungkan, bila operasinya tambah dia akan jadi darab. Jadi 3 darab kurungan 4 tolak X. Jadi di sini kita perlu kembangkan. Okey, jadi log kurungan 12 tolak 3X sama dengan, okey, yang di sebelah kanan sama juga. Kita tengok operasinya tolak, kita dah gabungkan menjadi bahagi. Tulis log sekali sahaja. Okey, bila kita dah ada sebutan log yang sama sekali sahaja di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita boleh hapuskan. Ataupun kita sebenarnya nak samakan sahaja nombor log ni. Okey, kita samakan kiri dan kanan. Kita hilangkan log tersebut. Jadi kita selesaikan seperti biasa. Dan kita akan dapat nilai X sama dengan 3. Okey, jadi sampai tahap ni kita boleh selesaikan seperti biasalah. Aplikasi log tadi berada di penyelesaian baris yang pertama, kedua dan ketiga. Bila log kita dah hapuskan, jadi kita kena selesaikan seperti biasa penyelesaian algebra. Contoh 29, diberi bahawa log XY asas 2 sama dengan 3 dan log X kuasa 3 per Y kuasa 2 asas 2 sama dengan negatif 5. Cari nilai bagi log X asas 2 dan log Y asas 2. Okey, jadi di sini kita diberi dua persamaan. Okey, bila diberi dua persamaan, ada kemungkinan kita jangkakan kita akan buat persamaan serentak. Okey, pertama sekali kita akan tukarkan kedua-dua persamaan yang diberi kepada sebutan log. Kita tengok. Okey, log X kita boleh pecahkan kepada log XY, kita pecahkan kepada log X tambah log Y sama dengan 3. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, log X kuasa 3 per Y kuasa 2 sama dengan negatif 5. Kita boleh pecahkan menjadi tolak.
iaitu log X kuasa 3 tolak log Y kuasa 2 sama dengan negatif 5. Seterusnya kita tukarkan kuasanya, kita pindahkan kuasanya ke depan menjadi darab, iaitu 3 log X tolak 2 log Y sama dengan negatif 5. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Kalau kita lihat di sini, kita dah nampak ada satu bentuk yang serupa. Jadi katakan log X sama dengan P dan log Y sama dengan Q. Kita nampak bentuk yang sama kat sini. Jadi kita boleh tukar menjadi log X ialah P dan log Y ialah Q. Kita permudahkan. Okey, jadi gantikan P dan Q dalam persamaan 1 dan 2. Jadi sebutan kita menjadi P tambah Q sama dengan 3. Dan 3P tolak 2Q sama dengan negatif 5. Dah jadi persamaan linear. Okay. Jadi tadi kita nampak macam agak kompleks bila kita nampak ada log X, log Y. Jadi kita tukarkan menjadi apa-apa saja nombor, apa-apa saja huruf yang sesuai untuk kita gantikan sebagai pemboleh ubah. Saya pilih P dan Q. Boleh juga M atau N. Dan kita kena selesaikan secara persamaan linear serentak. Jadi kita selesaikan dulu persamaan linear serentak. Okey, saya guna kaedah penggantian. Jadi kita gantikan P menjadi 3 tolak Q, persamaan 3. Gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Kita akan dapat 3 dalam kurungan 3 tolak Q tolak 2Q sama dengan negatif 5. Jadi kita dah masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan yang kedua. Dan setelah kita kembangkan dan kita selesaikan, kita akan dapat nilai Q sama dengan 14/5. Apabila kita dapat nilai Q sama dengan 14/5, kita boleh masukkan semula dalam persamaan yang ketiga tadi untuk kita dapatkan nilai P. Jadi kita akan dapat nilai P 1/5. Seterusnya kita gantikan nilai P. Maka log X asas 2 sama dengan 1/5. Jadi kita dah dapat dah tadi nilai P ialah 1/5. Jadi log X asas 2 seperti dalam soalan, nilainya ialah 1/5. Dan kita gantikan nilai Q. Jadi log Y sama dengan 14/5. Contoh 30. Diberi log 2 asas 7 sama dengan X dan log 3 asas 7 sama dengan Y. Ungkapkan log 49 asas 24 dalam sebutan X dan Y. Okey, jika dilihat di sini, kita ada 3 nombor dalam maklumat yang diberi, iaitu 2, 3 dan 7. Dan dalam soalan, kita ada log 49 asas 24. Kita ada 49 dan 24. Apakah kaitannya? Jadi kaitan 49 ialah 7 kuasa 2. Kita boleh jangkakan 49 ialah 7 kuasa 2. Kita boleh tukar kepada asas 7. Dan 24 ni sebenarnya ialah hasil darab bagi nombor 2 dan 3. Okey, jadi kita tukar dahulu asas 24 kepada asas 7. Jadi log 49 asas 24 kita tukar kepada log 49 asas 7 per log 24 asas 7. Okey. Seterusnya 7 log 7 kuasa 2 kita boleh tukar kepada log 7 kuasa 2 asas 7 per log 2 kuasa 3 darab 3. Ini sebenarnya 24 tadi. 24 ni sebenarnya ialah 8 darab 3. Jadi 8 kita boleh tukar kepada asas 2, iaitu 2 kuasa 3. Jadi setelah kita pecahkan, kita boleh pisahkan ataupun kita boleh tukar menjadi 2 sebutan menggunakan hukum log. Jadi kuasa di atas kita boleh pindahkan ke depan. Jadi 2 log 7 asas 7. Nilai 7 asas 7 ialah 1. Jadi yang pada bahagian di bawah, kita dah ada 2 sebutan log, iaitu log 2 kuasa 3 tambah log 3. Jadi di sini kita dah boleh nampak log 3 asas 7 nilainya adalah Y. Kita boleh gantikan. Okey, di sini kuasa 3 kita akan darabkan ke depan.
menjadi 2 per 3 log 2 asas 7 tambah y. Yang ini kita dah gantikan dengan y, nilainya dah sama tadi. Jadi kita gantikan log 2 menjadi x, maka jawapan dia 2 per 3x tambah y. Okey, contoh yang terakhir untuk penyelesaian masalah melibatkan logaritma. Soalan kebat, air panas dalam sebiji cawan menyejuk daripada suhu asalnya 95 darjah Celsius kepada suhu T darjah Celsius dalam masa T minit. Diberi T sama dengan 95 dalam kurungan 0.92 kuasa T. Cari masa yang diambil supaya suhu air panas itu menjadi 30 darjah Celsius. Maksudnya suhu akhirnya ialah 30. Jadi pertama sekali kita kena kenal pasti maklumat yang diberi dan apakah soalannya. Jadi rumus telah diberikan iaitu T sama dengan 95 darab 0.92 kuasa T. T itu ialah masa dalam minit dan suhu akhir dia dah berikan tadi iaitu 30 darjah Celsius. Apabila kita gantikan 30 darjah Celsius, okay, kita gantikan nilai 30 dalam persamaan tersebut dan kita ada pemboleh ubah ataupun nilai yang kita perlu cari dalam bentuk indeks. Jadi kita perlu pindahkan 95 ke bawah. Okey, kita tak boleh darabkan dahulu Kita tak boleh darabkan dahulu 95 dengan 0.92 kerana indeksnya tak sama. 95 ialah kuasa 1, 0.92 kuasa T. Jadi oleh kerana kuasanya tak sama, kita akan pindahkan nombor ni ke bawah menjadi penyebut 30 per 95. Setelah dipermudahkan, kita dapat 6 per 19 sama dengan 0.92 kuasa T. Okey, di sini bila di kiri dan kanan kita tak ada nampak macam asas yang sama, kita boleh tukar kepada asas yang sama. Jadi kita perlukan log asas 10. Jadi kita perlu letakkan log asas 10 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pastikan kita hanya ada satu sebutan di sebelah kiri dan satu sebutan di sebelah kanan, barulah kita letakkan log. Okey. Seterusnya, kuasa T kita boleh pindahkan ke depan menjadi darab. Dan kita boleh pindahkan log 0.92 asas 10 ke kiri menjadi bahagi. Okey, jadi sebenarnya ini dah ada nilai, tapi saya lebih suka tekan kalkulator setelah kita buat operasi bahagi di sebelah kiri. Okey, dan kita tulis semula T di sebelah kiri dan nilai ni di sebelah kanan. Jadi di sini barulah kita dapatkan nilai-nilai untuk log 6 per 19 dan log 0.92. Jadi setelah kita kira, kita akan dapat T sama dengan 13.825 minit. Jadi untuk hukum logaritma, penggunaan hukum indeks adalah sangat banyak dan sangat penting untuk kita menguasai kedua-dua hukum, indeks dan log, untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Jadi untuk hukum cert kita pun tak berapa nampak dalam beberapa contoh tadi, walaupun ada juga sebenarnya, tapi tak terlalu ketara. Jadi untuk video yang akan datang, kita akan membincangkan aplikasi hukum indeks, cert dan log dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, sehingga berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.